Sebagai tambahan, ya, boleh kita memperincikan tentang bila masakah, ya, seseorang itu dibolehkan untuk bertayamum, ya. Bila masa kita dibolehkan untuk tayamum, ya. Seperti mana yang kita sudah sedia maklum, bahawa seseorang itu dibolehkan untuk tayamum, ya, untuk mengangkat hadas besar ataupun kecil ketika mukim ataupun musafir. Maka tayamum bukan khas untuk ketika musafir saja, ya, bahkan ketika mukim juga dibolehkan. Dibolehkan tayamum, ya, ketika dalam keadaan-keadaan yang berikut, ya. Jadi yang pertama kita kata, sekiranya dia tidak mempunyai air, atau dia ada air tapi air itu tidak mencukupi untuk dia bersuci, ya, untuk wudu ataupun mandi, ya. Seperti mana yang disebutkan dalam hadis Imran bin Husain, di mana dikata, aku ditimpa junub dan tidak ada air, ya. Maka Rasulullah kata, hendaklah kamu ya, menggunakan permukaan bumi, sungguh ia cukup bagi engkau, ya. Baik, cuma kita nak kata, ya, bila kita kata syarat tayamum itu adalah kena tak ada air, ya, perlu kita fahami bahawa bila masa manakah seorang itu dia boleh kata bahawa tak ada air, ya. Dia hanya boleh kata tak ada air setelah dia pergi cari, ya. Dia kena pergi cari air, ya. Maka hanya sesudah dia memastikan bahawa memang benar tidak ada air, atau air itu, kedudukan air itu jauh daripada dia, ya. Maknanya sampai kalau nak pergi dapatkan air itu susah, ya, baru ini dikategorikan tak ada air, ya. Maknanya dia kena cari, ya, dan dipastikan bahawa air itu memang tak ada, atau air itu dia dah pastikan bahawa air itu ada tapi jauh. Maknanya jauh lah, susah nak pergi dapatkan air itu, ya. Kalau nak pergi dapatkan air itu sampai keluar waktu barangkali, ya, atau banyak lagi keadaan, ya. Baik, itu yang pertama, ya, ketika tidak ada air, ya, atau air itu tak cukup. Yang keduanya adalah dibolehkan untuk kita tayamum. Ini sebagai satu faedah tambahan yang tidak disebutkan dalam hadis secara khas tadi. Dan kedua hadis yang kita dah baca tadi, dibolehkan tayamum ketika mana seorang itu ditimpa kecederaan, atau dia berdepan dengan dia menghadapi kesakitan ataupun penyakit, dan dia khawatir kalau dia menggunakan air, ya, untuk wudu ataupun mandi, ya, kesakitan ataupun penyakit itu akan bertambah melarat atau melambatkan ia sembuh, ya. Sama ada dia mengetahui hakikat ini dengan dia pernah alami sebelum ini, atau dengan dikhabarkan kepada dia oleh orang yang pakar lah, iaitu doktor lah, ya, pakar kesihatan, yang menasihati dia bahawa kalau dia tak boleh guna air, kerana kalau dia menggunakan air, dia akan melarat atau, ya, dia akan lambat sembuh, ya. Hal ini seperti mana dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dikategorikan sebagai hasan, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Jabir, ya, di mana dia mengatakan bahawa kami keluar bermusafir. Jabir menceritakan satu peristiwa, ya. Kita lihat kisah ini. Jabir mengatakan kami keluar bermusafir, ya. Maka seorang daripada kami cedera di kepalanya, ya, luka, ya. Lalu pada malamnya dia bermimpi
Dan keesokan paginya dia bermimpi, maknanya dia junub. Maka keesokan paginya dia bertanya kepada kawan-kawan musafir dia, adakah dia mempunyai rukhsah, kelonggaran untuk bertayamum. Maka kawan-kawan dia menjawab, kami lihat jawapan mereka, kami melihat bahawa engkau tidak ada rukhsah untuk tayamum kerana air ada, ya. Sedangkan dalam ayat Al-Quran, dalam surah Al-Ma'idah, ya, ayat yang ke-6 yang kita telah bacakan tadi, Allah kata falam tajidu ma', ya, kamu berhadas lalu kamu tak jumpa air. Maka dalam surah Al-Ma'idah secara jelas menyebutkan bahawa, ya, tayamum ini hanya boleh ketika tak ada air. Dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Maka mereka istimbat daripada ayat itu dan mengatakan bahawa dia tak boleh tayamum kerana air ada. Macam mana kamu nak tayamum pula, ya, pada sangkaan mereka. Maka akhirnya si sahabat itu pun mandi dalam keadaan dia luka, cedera parah. Nampak gaya luka dia memang parah. Kenapa? Sejurus selepas dia mandi, ya, dia pun mati, ya. Maknanya air itu membawa mudarat kepada dia, ya, bahkan sehingga dia mati. Maka apabila peristiwa ini sampai kepada Rasulullah, ternyata Rasulullah marah, ya, dan mengatakan qatalahumullah, mereka telah membunuhnya, semoga Allah memerangi mereka, ya. Ala sa'alu idza lam ya'lamu, mengapa mereka tidak bertanya ketika mana mereka tak tahu, ya. Ternyata sahabat itu bertanya kepada orang yang 2 kali 5 dekat macam dia, tak tahu juga. Tapi orang yang tak tahu ni yang ditanya, mereka buat tahu. Maka akhirnya mereka memberi jawapan yang salah, mereka memberi fatwa hukum yang salah, manakan tidak salah, dia membawa mudarat yang jelas sehingga membunuh sahabat itu, ya. Lalu Rasulullah kata innama syifa'ul 'ayyi as-su'al. Ini perlu kita jadikan sebagai pedoman lah, ya, sampai bila-bila. Rasulullah kata sungguh penawar kejahilan itu adalah dengan bertanya, ya. Innama kana yakfihi ayyatayammam, sungguh cukup untuk dia bertayamum, ya. Jadi itu yang kita katakan tadi, ya, bahawa dibolehkan untuk kita tayamum dalam keadaan yang kedua adalah sekiranya kita ada, ya, luka ataupun kesakitan dan kita khawatir kalau kita menggunakan air untuk mengangkat hadas kita, dia akan membawa mudarat atau melambatkan kita sembuh, ya. Baik, itu keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga adalah ketika mana sekiranya air itu terlalu sejuk, ya, dan kita mempunyai sangkaan yang kuat, ya, bahawa kalau kita gunakan air yang sejuk itu untuk kita wuduk ataupun mandi hadas, ya, kita akan ditimpa mudarat, ya. Ini keadaan yang ketiga. Cuma kita kena ingat bahawa ada syarat juga. Dengan syarat dia tak mampu nak panaskan air itu, ya. Hal ini seperti mana dalam suatu peristiwa juga dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, dan diceritakan oleh Amr bin Al-As, ya. Tadi Jabir, ya, di sini Amr bin Al-As. Dia mengatakan bahawa dia dengan sahabat-sahabat yang lain diutuskan oleh Rasulullah, ya, dalam peperangan Zatis Salasil, satu peperangan, ya. Lalu Amr menceritakan pada malam itu sangat sejuk. Mungkin kita ni kat Malaysia ni alhamdulillah di antara nikmatnya lah, ya, tak ada, ya, musim sejuk ni. Mungkin kadang-kadang mungkin kita pun mungkin ada yang merasa heran dan pelik. Ada pula sejuk sampai tak boleh guna air, ya. Ada pula macam tu. Kita kat sini duk panas nak guna air, ya.
Ada dalam keadaan terlalu sejuk, tak boleh guna air, terbalik pula. Ya. Ini biasa di tempat-tempat yang sejuk lah. Ya. Memang air itu dia jadi berubah. Seperti mana kita tengok air panas tu, kita nak letak tangan kita dalam air panas, apa? Orang kata, ini kerja gila ni. Masukkan jari dalam air panas. Keadaan yang serupa juga kalau sekiranya air tu sejuk sangat, kita masukkan jari kita. Itu pun kerja ya. Kerana dia punya kesan dia sama. Ya. Kita sakit kerana panas, ini sakit kerana terlalu sejuk. Macam tu, ya. Baik. Maka Amru mengatakan bahawa pada malam itu terlalu sejuk dan dia pula bermimpi. Maka dia ni Amru menceritakan, dia kata, aku khawatir atas diri aku, bahawa kalau aku mandi, aku akan binasa. Ya, maknanya aku akan mudarat lah. Maka aku bertayamum dan aku mengerjakan solat subuh berjemaah di mana dia jadi imam. Ya. Maka apabila mereka pulang ke Madinah dan hal ini sampai kepada Rasulullah, ya, lihat bagaimana para sahabat sentiasa kembali kepada Rasulullah, ya. Maka Rasulullah bertanya kepada Amru, "Ya Amru, apakah engkau salat dengan sahabat-sahabat engkau dalam keadaan kau junub?" Ya. Rasulullah bertanya, "Mana kau dapat ni?" Ya. Maka lihat apa jawab Amru. Ternyata bahawa dia memang benar-benar seorang yang faqih. Dia mengatakan bahawa aku teringat kepada firman Allah, ya, dalam surah An-Nisa ayat yang ke-29. "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Dan jangan kamu membunuh diri kamu, kerana sungguh Allah, ya, bersifat mengasihani kamu. Jangan kamu bunuh diri kamu. Ya, maknanya jangan kamu campak diri kamu dalam kebinasaan. Maka Amru kata, aku teringat firman Allah ni. Maka aku ijtihad. Aku melihat bahawa kalau aku mandi dengan air, aku akan binasa. Sedangkan Allah kata, jangan kamu bunuh diri kamu. Ya. Maka kerana itu aku tayamum dan aku solat. Ternyata Rasulullah senyum dengan jawapan dia. Apa yang dapat kita ambil faedah daripada hadis ini? Jelas itu adalah apa? Ini adalah perakuan, ijtihad daripada Amru, dan ijtihad itu diakui oleh Rasulullah. Maka perbuatan dia dibenarkan. Bahkan perbuatan dia menjadi salah satu hukum dalam syarak, walaupun asalnya adalah daripada perbuatan sahabat. Ya, tapi apabila diperakui oleh Rasulullah, ia akan menjadi sebahagian daripada syarak. Ya, sebahagian daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, kita tambah satu lagi keadaan ataupun sebab di mana dibolehkan untuk kita tayamum. Ya. Sebab yang keempat, yang terakhir, ya, kita katakan, ya, adalah dibolehkan untuk kita tayamum sekiranya, ya, kita dalam keadaan di mana air itu ada, ataupun air itu dekat dengan kita, tetapi kita khawatir atas diri kita, ya, ataupun maruah kita, ataupun harta kita, sekiranya kita pergi mendapatkan air itu, ya, atau sekiranya air itu kita dihalangi daripada mendapatkannya oleh musuh, ya, sama ada musuh manusia ataupun, ya, haiwan dan sebagainya, ya. Kita terhalang daripada nak mendapatkan air itu kerana ada musuh, ya. Atau sekiranya kita berada dalam penjara, ya, atau dalam bentuk penjara, maknanya kita terhalang untuk nak dapatkan air itu, sedangkan air itu dekat. Atau sekiranya kita dalam keadaan tak mampu untuk nak mendapatkan air itu, ya, sedangkan air itu dekat. Contohnya air dalam perigi, tapi kita tak ada apa, timba untuk nak mendapatkan air itu, ya.
Atau ini satu lagi, kita lihat bagaimana para ulama ni cukup tajam pemahaman mereka. Atau sekiranya kita khawatir, ya, kalau kita mandi, kita akan ditimpa fitnah, ya, kita akan dituduh melakukan sesuatu yang kita bebas daripadanya. Apa maksudnya? Apa ustaz ni dah pergi dalam sangat ni? Ini bukan falsafah, bukan apa. Para ulama kata, contoh, kalau seorang itu pergi menziarahi saudara dia, ya, dia seorang pergi ziarah saudara dia yang sudah berumah tangga, ya, keesokan paginya nak sembahyang subuh, dia mendapati bahawa diri dia junub. Tapi dia khawatir kalau tiba-tiba dia mandi pagi-pagi buta, orang kata dia, hang buat apa malam tadi? Nanti timbul macam-macam. Syaitan. Aku tak masuk pun bilik kau. Kita tutup pintu, ya, pintu syubhat tu daripada awal-awal. Maka para ulama kata dibolehkan untuk dia jangan mandi. Kerana apa? Takut dia akan difitnah, ya, takut syubhat. Maka cukup dengan dia untuk bertayamum, ya. Baik, dalam keadaan-keadaan inilah, ya, keempat-empat keadaan ini, ya, kita dibolehkan untuk tayamum, ya.